Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kelas seterusnya bersama Cikgu Ji. Okey, sihat tak semua? Jadi dalam kelas kita pada hari ini, Cikgu nak sambung pembelajaran pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan tajuk interaksi antara haiwan. Okey, jom. Cikgu, apa maksud interaksi ya? Interaksi itu apa? Okey, baiklah. Interaksi bermaksud hubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Okey, hubungan aktif ni hubungan yang macam mana? Hubungan aktif ada dua. Interaksi yang dimaksudkan ada dua. Yang pertama ialah interaksi intraspesies, iaitu hubungan interaksi antara spesies yang sama, jenis yang sama, kumpulan yang sama. Okey. Kedua, interaksi interspesies, iaitu spesies yang berlainan jenis. Okey. Interaksi ni ada dua. Satu bekerjasama dan satu lagi ialah persaingan. Dalam spesies yang sama pun mereka ada bekerjasama dan bersaing. Dalam spesies yang berlainan pun mereka ada bekerjasama dan bersaing. Okey, apa contoh bekerjasama dalam spesies yang sama? Kita lihat cuba lihat. Lebah. Okey, spesies yang sama iaitu lebah. Lebah bekerjasama untuk membuat sarang. Okey. Yang kedua ialah persaingan. Persaingan kita lihat contohnya ialah anak ayam. Okey, anak ayam ni nampak dia bersaing untuk berebut makanan ni. Berebut makanan. Siapa yang kuat dia bolehlah makan cacing ni. Okey, spesies yang sama ada bekerjasama dan ada persaingan. Kita lihat pula spesies yang berlainan jenis, interspesies. Macam mana mereka bekerjasama? Okey, cuba lihat contoh. Ini kumpulan antelop dan babun. Kalau nak tahu, mereka ni ada satu deria bau dan pendengaran yang sangat hebat. Jadi mereka bekerjasama untuk kesan mana pemangsa. Kalau ada pemangsa, mereka boleh cepat-cepat lari. Okey. Dan yang kedua ialah persaingan. Persaingan contohnya ialah ular dan burung. Biasanya bersaing ni melibatkan makanan lah. Kalau makanan mereka adalah jenis yang sama, mereka akan bersaing untuk dapatkan makanan. Siapa yang kuat, dia akan dapat makanan. Okey? Jelas? Okey. Bagaimana pula cara haiwan hidup? Okey. Cara haiwan hidup ada dua. Satu, haiwan hidup secara berkumpulan. Contohnya, haiwan apa yang hidup secara berkumpulan ni? Pertama, gajah. Okey, gajah hidup secara berkumpulan. Kedua, semut. Nak kena sedut. Cuba tengok ni. Dalam kumpulan. Yang ketiga ialah zirafah dan contoh keempat ialah flamingo. Ini adalah contoh haiwan yang hidup secara berkumpulan. Banyak lagi haiwan lain. Apa dia ya? Cuba fikirkan. Okay. Yang kedua, cara hidup. Yang kedua ialah hidup secara bersendirian. Tengok ni. Main seorang-seorang. Seorang-seorang pula main. Seekor. Seorang diri lah kalau kita kan. Okey. Ni harimau hidup bersendirian, tupai hidup bersendirian dan burung belatuk juga adalah antara haiwan yang hidup bersendirian. Okey. Apakah kelebihan dan kekurangan interaksi ini? Okey. Hidup berkumpulan
ada kelebihan dia. Kelebihannya apa? Okey. Pertama, mereka boleh bekerjasama untuk membuat sarang dan mendapatkan makanan. Jadi, tak perlu nak bersusah payah cari makanan seorang diri. Jadi, makanannya akan lebih banyak. Macam itulah. Okey, dia bekerjasama. Kedua, bila hidup berkumpulan, mereka dapat lindungi spesiesnya daripada serangan musuh. Jadi musuh susah nak dapat serang. Kekurangannya ialah mudah dapat penyakit. Contohnya penyakit sesama burung. Haiwan yang hidup bersendirian, apa kelebihan dia? Kelebihannya, haiwan ni dia tak perlu nak berkongsi makanan, dia tak perlu bersaing untuk kawasan. Dia boleh hidup selesa dekat kawasannya. Apa kekurangannya? Kekurangannya ialah kalau haiwan tu lemah, tak kuat, apabila diserang musuh, dia akan cepat mati sebab tak ada haiwan lain yang nak tolong. Kedua, susah untuk mendapat pasangan. Dah hidup bersendirian, macam mana nak cari pasangan? Kena berjalan jauh, barulah jumpa pasangan. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.